berterusan. Sebab itu orang kata, kita tengok negara-negara jiran kita, dia beli kelengkapan tentera yang cukup baik. Indonesia, Singapura, orang beli kapal, orang beli peluru berpandu, kita ambil duit ratus-ratus juta, beli putik kapas dan tisu, saudara-saudara. Rakyat kat luar memang rasa lawak pun ada, marah pun ada. Tapi saudara-saudari bayangkan, yang sakau duit rakyat dan pertahanan ini adalah parti-parti yang sama, yang kononnya ingin membela orang Melayu. Saya memang pilih soal kapal ni sebab saya nak tunjukkan kepada orang Melayu dekat luar bahawa sebenarnya yang melemahkan Melayu, yang menyusahkan Melayu, bukanlah orang bukan Melayu semata-mata, saudara-saudari, macam dia sebut. Punca masalah itu, punca penyelewengan itu datang apabila ada pimpinan-pimpinan yang menggunakan perkauman dan keagamaan untuk mereka mengkayakan diri mereka. Soal ibu-ibu tak payah katalah. Cuma isteri saya bernasib baiklah. Sebab dia yang beli, saya yang bayar. Jadi mungkin ibu-ibu lain, dia kena bayar. Saya, yalah, tiap-tiap bulan saya tengok. Sebab tu kadang-kadang, dulu 50 dapat banyak ni, RM100 dapat banyak ni. Sekarang ni, kalau pergi McDonald, 3 orang makan, paling kurang RM50-60. McDonald masa saya sekolah dulu, selalunya RM5-6 je. Kalau gaji seorang itu RM1,500 sebulan, RM2,000 sebulan, dia nak belanja RM100-200 untuk makan McDonald je. Bukannya makan benda mewah pun, McDonald je. Sebab itu dia kena tunggu duit BRIM dulu. Memang betul, Najib cukup bangga kononnya dia bagi duit kepada rakyat. Dia tak sedar hasil daripada dia menguruskan ekonomi ini sampai duit BRIM itu sebenarnya hanya untuk membeli barang-barang atau makanan yang rakyat biasa ni nampak mewah. Sebab dia tak mampu dengan gaji kehidupan dia tiap-tiap hari. Sebab itu saudara-saudari, di ambang kita masuk PRU 15 ini, kita perlu tetapkan niat kita. Kita masuk pilihan raya bukan sebab jawatan. Dan saya sebut awal supaya kalau ada yang tak dapat jadi calon, jangan kamu sabotaj. Jangan kamu buat hal. Kalau ada yang kalau kita menang, kamu tak dapat jawatan dalam kerajaan, jangan kamu tikam belakang macam Azmin dan kawan-kawan buat. Kita masuk pilihan raya sebab kita ada tanggungjawab untuk membaiki keadaan, sebab kita ada anak, kita ada adik, kita ada cucu, saudara-saudari. Mereka berhak mewarisi negara yang lebih baik daripada ini. Tak adil untuk kita wariskan kepada mereka hutang, kepayahan, kesusahan, hanya kerana kita tak nak bekerja lebih baik daripada yang kita buat selama ini. Kita tak ada pilihan, kerana hutang kita sebenarnya ialah dengan anak beranak kita, dengan anak-anak kita, keluarga kita. Masalah yang ada di negara ini, kalau kita tidak selesaikan sekarang, kita ada bahagian dosa dan juga tanggungjawab apabila masalah itu dialami dan ditanggung oleh anak-anak kita, generasi muda yang kita dengar tadi. Sebab itu saudara-saudari, nasib anak-anak muda, nasib anak kita, saya nak ingatkan, bukan di tangan Anwar Ibrahim, bukan di tangan saya. Nasib anak-anak kita adalah di tangan setiap saudara-saudari, di tangan setiap daripada kita, saudara-saudari. Kalau ada yang bertanya, selalunya saya adalah orang tanya, dah habis tu kalau masuk politik ni bukan untuk jawatan kerajaan, dan buat apa? Apa guna? Kalau tak ada kerajaan, macam mana kita nak tukar? Masa saya kecil dulu, Datuk Seri, saya diingatkan satu benda.
Orang lain baca buku tebal-tebal pasal leadership. Saya ingat satu benda aja yang kawan saya sebut. Leadership is about duty and sacrifice. Good leaders don't talk about sacrifice. They break the sacrificial wheel. When we have achieved something collectively, when we have achieved what we set out to do, when things are better, people will look around and tell themselves, we have done it ourselves. They won't look around and find a leader. A good leader is someone who makes every single one person becomes the force for change, that by the time it is done, they all feel that they have accomplished it themselves. That's good leadership, saudara-saudari. Sebab itu, akhir sekali lagi kita perlu memimpin. Musuh-musuh kita mungkin suka mengejek kita, mempermainkan kita, tapi mereka lupa sebenarnya selama 20 tahun kita telah memimpin perubahan di negara ini. 1998 dahulu, bila reformasi berlaku, pimpinan-pimpinan senior kita mengambil keputusan kita mesti membawa